Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Universiti Teknologi Petronas telah menyediakan sebuah video pembentangan projek di bawah subjek Hubungan Etnik MPU 3112 bagi semester Januari 2021. Kami dari kumpulan Muafakat Membawa Berkat telah membincangkan tentang pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Parti Muda. Parti Muda telah ditubuhkan pada 24 Ogos 2020 oleh seorang ahli Parlimen MUA terkemuka iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Nama muda yang digunakan pakai adalah akronim kepada Malaysian United Democratic Alliance. Parti Muda ini bertujuan membentuk sebuah platform politik kepada golongan belia. Walau bagaimanapun, parti ini tidak meletakkan had usia maupun bangsa. Pembahagian tugas telah dilaksanakan sepanjang perjalanan proses menyiapkan projek harmoni ini. Pertama sekali ialah Ketua Kumpulan Muafakat Membawa Berkat iaitu Muhammad Ri Raihan Muhammad Bakri. Raihan telah menyediakan borang kajian bagi mendapatkan pandangan responden mengenai kefahaman dan polisi Parti Muda. Bagi bahagian laporan, Raihan telah melaksanakan bab 3 iaitu berkaitan teori-teori, faktor-faktor penglibatan golongan belia. Seterusnya ialah Nurin Batrisya Azri Farid. Nurin telah berusaha dalam mencari maklumat berkaitan proses penubuhan Parti Muda serta polisi parti ini. Nurin juga telah melaksanakan kompilasi laporan dan video serta penyediaan laporan bagi bab 4 iaitu dapatan tinjauan dan merumuskan segala data kajian yang dilaksanakan. Seterusnya, saya sendiri, Wan Muhammad Amir Hazi, Wan Asni, saya telah menyelaraskan laporan dan video projek. Saya juga membantu Ri Raihan, Ketua Kumpulan kami dalam menyediakan borang kajian dengan input-input yang relevan. Bagi laporan, saya telah melaksanakan bab 4 iaitu merumuskan kaedah pengumpulan maklumat serta menganalisis maklumat responden berkaitan kategori usia, bangsa dan jantina. Seterusnya, Muhammad Zafiq Zaimi Arbani. Zafiq telah menyebarkan borang tinjauan secara terarah kepada golongan yang menetap di sekitar Kuala Lumpur. Zafiq juga telah mengumpulkan data-data tinjauan ini. Bagi laporan, Zafiq telah menyediakan bab 1 iaitu pengenalan mengenai Parti Muda serta bab 5 iaitu kesimpulan bagi keseluruhan laporan. Akhir sekali ialah Raja Muhammad Raihan Raja Azhan. Raja telah menyediakan platform Microsoft Teams bagi melaksanakan perbincangan mingguan kami. Raja turut mengumpulkan sumber-sumber berkaitan. Akhir sekali, Raja telah menyediakan laporan bagi bahagian bab 2 mengenai kajian literatur berkaitan Parti Muda dan ideologi yang dibawa parti ini. Assalamualaikum. Nama saya Nurin Batrisya dan saya akan bentangkan tentang objektif kajian. Baiklah, bagi objektif kajian yang pertama, kami ingin mengetahui sejauh mana penerimaan dan pemahaman rakyat Malaysia tanpa mengira golongan terhadap Parti Muda ini. Yang kedua pula adalah kami ingin menyelesaikan masalah pencapaian Parti Muda bagi melintasi pelbagai kelompok masyarakat. Hal ini kerana Parti Muda masih baharu dan tidak mendapat pendedahan yang tinggi. Dan yang ketiga, kami ingin mengetahui sama ada penubuhan Parti Muda ini dapat mengeratkan hubungan antar kaum di dalam sesebuah kawasan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang pelajaran yang telah kami perolehi bersama sepanjang melakukan projek ini. Bagi pengajaran yang pertama iaitu sifat toleransi dan kerjasama, kami mendapati bahawa rakan sekerja kami adalah sangat bertoleransi dan sentiasa bekerjasama dalam menyiapkan tugasan walaupun kami tidak pernah mengenali satu sama lain sebelum ini dan hanya dapat berhubung menggunakan telefon ataupun media sosial sahaja.
Pengajaran yang kedua pula adalah pemahaman belia terhadap dunia politik. Sebagai mereka yang tergolong di dalam golongan belia, adalah menjadi tanggungjawab kami bagi memastikan penglibatan belia dalam dunia politik dapat diubah dan lebih menjadi baik. Bagi pengajaran ketiga adalah iaitu pengajaran mengenai perbezaan pandangan. Kami mendapati bahawa setiap orang mempunyai perbezaan pandangan sendiri terhadap sesuatu perkara. Baiklah, yang seterusnya adalah sejauh mana pengajaran yang telah saya bentangkan tadi dapat membantu ahli kumpulan kami dalam menyiapkan diri di masa hadapan. Yang pertama adalah mengurangkan tekanan. Kami percaya bahawa bekerja dengan orang yang betul dan senang untuk bekerjasama adalah sangat penting bagi memastikan suasana kerja yang sihat serta dapat mengurangkan tekanan kita semasa bekerja. Yang kedua adalah memupuk sifat patriotisme. Kami percaya bahawa sifat patriotisme itu adalah amat penting bagi memastikan kesejahteraan diri, keluarga dan juga negara. Yang ketiga adalah kami dapat meluaskan minda kami dengan menerima serta mendengar pendapat orang lain walaupun pendapat mereka bercanggah dengan pendapat kami. Yang keempat pula, kami dapat meningkatkan daya pemahaman kami terhadap sesuatu perkara dengan mengaplikasikan metod kaji selidik serta bertukar pendapat antara kawan sekerja ataupun kenalan lain supaya dapat menitik beratkan pendapat yang berbeza ataupun idea-idea yang baru ataupun lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Raja Muhammad Raihan bin Raja Aslan daripada program Elektrika dan Elektronik Engineering. Saya ingin membentangkan tentang tajuk sejauh mana projek hubungan elektronik ini sama atau berbeza dengan projek lain yang pernah dilakukan di UTP. Persamaan yang pertama adalah projek hubungan elektronik ini dilaksanakan secara atas talian. Seperti yang kita sedia maklum bahawa negara kita telah dilanda wabak coronavirus, menyebabkan segala urusan pembelajaran dilakukan secara atas talian bagi mengelakkan risiko jangkitan kepada kita. Seterusnya, projek ini juga dilaksanakan secara berkumpulan, menjadikan projek ini lebih seronok dan mudah disiapkan. Dan persamaan yang terakhir adalah tempoh masa projek untuk disiapkan oleh para pelajar adalah mencukupi. Bagi perbezaan projek hubungan elektronik dengan projek lain adalah ahli kumpulan projek ini terdiri daripada pelajar yang berlainan program. Sebagai contoh, kumpulan saya terdiri daripada pelajar Elektrika dan Elektronik Engineering, Petroleum Geoscience dan juga Petroleum Engineering. Sekaligus saya juga dapat menambah kenalan rakan yang baru. Bukan itu saja, tugasan projek yang diberikan juga tidak terlalu stres berbanding projek lain yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi. Projek hubungan elektronik ini juga berbeza dengan projek lain kerana projek hubungan elektronik ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang politik di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zafiq Zaimi bin Arba'i daripada program Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Kepentingan kajian yang dilakukan. Kepentingan kajian yang dilakukan adalah untuk mengetahui sama ada sejauh mana pemahaman dan penerimaan rakyat Malaysia terhadap parti muda. Daripada dapatan kajian, majoriti responden mengetahui apa itu parti muda yang ditubuhkan oleh Syed Saddiq, di mana melalui medium-medium media sosial telah memudahkan penyebaran maklumat termasuklah pengetahuan dalam dunia politik negara. Kepentingan seterusnya adalah bagi mengetahui sama ada penubuhan parti muda mampu mengeratkan lagi hubungan antara kaum di sesebuah kawasan. Hasil daripada kajian, majoriti daripada responden juga bersetuju bahawa dalam arena politik negara, penerimaan kepelbagaian kaum perlu dititik beratkan. Hal ini selari dengan penerimaan ahli-ahli parti muda yang tidak mengira had umur, bangsa maupun agama. Seperti sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara yang berteraskan kepelbagaian kaum, yang mana ia juga merupakan kunci atau senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman
dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Cabaran yang dihadapi dalam menyiapkan projek Harmoni. Oleh yang sedia maklum bahawa bagi menyiapkan tugasan projek Harmoni telah dilakukan semasa pandemik yang sedang melanda dunia. Oleh itu, kaji selidik yang dilakukan menghadapi beberapa cabaran dan hasil kajian juga terbatas. Antara cabaran yang dihadapi adalah perbincangan antara setiap ahli kumpulan adalah terhad disebabkan ianya dilakukan secara atas talian sahaja. Oleh itu, hasil dan dapatan kajian juga tidak menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa kekangan yang mungkin tidak boleh dielakkan, seperti kekangan waktu maupun capaian internet. Yang mana waktu untuk melakukan perbincangan agak terhad juga disebabkan oleh kesibukan dengan aktiviti-aktiviti lain seperti kelas maupun kelab yang disertai. Seterusnya, capaian internet yang dihadapi oleh mana-mana ahli kumpulan, yang mana capaian internet adalah cabaran yang dikatakan cabaran paling umum yang dihadapi oleh mahasiswa, pelajar maupun guru apabila melakukan pembelajaran secara atas talian. Hal ini yang akan menyebabkan apa-apa perbincangan yang dilakukan tidak mencapai peratusan yang penuh. Tetapi, walaupun pelbagai cabaran yang dihadapi, kami dapat menyiapkan projek ini dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Muhammad Bakri dan saya akan menerangkan tentang nilai-nilai yang dipupuk sepanjang projek. Untuk skill bersosial, kajian projek kumpulan kami menggunakan tinjauan sebagai metodologi kumpulan data. Jadi dengan ini, projek ini membuka peluang untuk ahli-ahli kami lebih mendedahkan diri kepada golongan masyarakat sasaran. Selain daripada itu, ahli-ahli kumpulan kami juga dapat bertanya dan meminta pendapat daripada keluarga, jiran serta kenalan untuk lebih memahami persepsi rakyat terhadap tajuk yang kami usahakan. Seterusnya, untuk skill berkomunikasi. Sepanjang pengenalan projek, ahli-ahli kumpulan kami kerap berkomunikasi tentang kemaskini projek yang kami lakukan bersama. Jadi, kumpulan kami terdiri daripada pelajar-pelajar dari pelbagai jurusan dan juga pelbagai latar belakang. Jadi, projek ini telah menjadi salah satu kunci atau sebab untuk kami mengenali antara satu sama lain. Seterusnya, selain daripada berkomunikasi sesama ahli, kami juga dapat lebih peluang untuk meminta pendapat daripada pensyarah. Dalam proses ini, ahli-ahli kami telah belajar etika-etika seperti waktu yang sesuai untuk mengirim pesanan ke dalam projek dan tona bahasa yang sesuai digunakan. Seterusnya, untuk skill penyelesaian masalah, antara masalah-masalah yang kami hadapi adalah apabila kami ingin menyediakan tinjauan dan juga kami menghadapi masalah dalam mengumpul responden. Untuk penyediaan tinjauan, masalah yang kami hadapi adalah kami kurang jelas tentang apakah soalan-soalan yang wajar ditanyakan, apakah soalan-soalan yang akan menarik minat responden untuk kekal menjawab soalan-soalan kami dan sebagainya. Jadi setelah berbincang dalam tempoh yang agak lama, setiap ahli telah menyumbangkan idea-idea yang telah memberi manfaat terhadap tinjauan tersebut. Jadi setelah beberapa tempoh kami menyiarkan pautan kepada tinjauan tersebut, kami dapati bahawa jumlah responden adalah kurang memuaskan. Jadi sekali lagi, kami berkumpul dan berbincang tentang cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini. Akhir sekali, untuk skill kepimpinan. Sebabkan kumpulan kami mengamalkan konsep demokrasi di mana setiap pelaksanaan tugasan akan didahului dengan persetujuan majoriti ahli, skill kepimpinan yang dimaksudkan adalah lebih kepada kepimpinan terhadap individu sendiri. Jadi untuk tugasan ini, setiap bahagian yang dibuat akan ditentukan melalui undian. Setiap ahli akan dapat memilih bahagian yang mereka ingin kendalikan
selagi mana belum ada ahli lain yang telah memilih bahagian tersebut. Jadi ia lebih kepada cara menguruskan diri sendiri dan cara menghantar dan menyampaikan bahagian yang telah dipilih dalam masa yang ditetapkan supaya tidak mengganggu progres ahli komputer yang lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.